Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang serta kekuatan untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah seterusnya kita bersama dalam majlis ilmu dalam ruang masa maghrib isyak. Kita isi maghrib isyak dengan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita beroleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana sepotong hadis qudsi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berbangga dan diceritakan kepada yubahi malaikah, diceritakan kepada para malaikat, iaitulah orang yang selepas dia selesai sembahyang, dia duduk lagi dalam rumah Allah. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunggu fardu yang seterusnya. Iaitulah tunggu habis maghrib, tunggu isyak, duduk lagi dalam rumah Allah. Jadi alhamdulillah, malam ini masih lagi saya bawa kepada tuan-tuan mutiara kata hikmah. Kalau sebelum ini tak silap bulan lepas ke 2 bulan lepas, bulan 12 nah, saya bawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad satu mutiara kata hikmah yang dipetik dari kitab Tajul Arus karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, kita sebut secara ringkas bahawa satu amalan atau zikrullah yang besar pahala, iaitulah Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati. 4 rangkai kata. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimati. Masya-Allah, tabarakallah, fadilat dia besar. Disebut dalam satu hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidatina Juwairiyah ketika mana Nabi keluar dari masjid dan pulang selepas dari waktu atau dalam waktu duha, maka Nabi tanya kepada Sayyidatina Juwairiyah, maka sepanjang aku meninggal kamu, apa yang kamu buat? Maka Sayyidatina Juwairiyah sebut duk amal lah, duk beramal, sama ada zikir atau salawat atau baca Quran. Maka Nabi sebut bahawa sepanjang hak ditinggal ni, Nabi SAW melafazkan 3 kali rangkai kata tadi, menyamai amal tadi yang dilakukan oleh Sayyidatina Juwairiyah. Mana kena sebut bahawa fadilat zikrullah yang kita sebut dulu. Jadi bila kita tahu akan fadilat, kelebihan beramal, maka rugi kalau sekiranya kita tidak beramal. Ya, benar di sana banyak perkara hadis yang berkaitan dengan fadailul a'mal banyak dhaif.
Tapi dhaif itu Allahumma salli Muhammad tidak jatuh kepada apa yang disebutkan maudhu', ya. Dhaif ni masih lagi hadis Nabi SAW. Boleh jadi apa tu kita sebutkan lemah, ya. Lemah dari sudut perawi, ya. Dan ada perkara yang menyebabkan jadi lemah dia. Tetapi masih lagi Allahumma salli Muhammad ianya datang daripada Nabi SAW, melainkan hadis maudhu', hadis yang direka. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, untuk malam ini saya bawa lagi satu mutiara kata hikmah yang dipetik dari kitab yang sama tadi, Tajul Arus, iaitulah yang diberi tajuk nilaikanlah diri kamu dengan ibadah solat kamu. Jadi mutiara kata ni nak suruh kita nilai diri kita ni dengan melihat solat kita, ya. Kerana kita sedia maklum bahawa solat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan solat, maka dia telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan solat, faqad ahdamadin, maka dia telah binasakan agama dia. Baik, maka kita baca panjang sikit lah, tak apalah, pagi isyak lah. Dulu setengah jam, dah sejam dah, boleh lah. Baik, Ani Syekh Abil Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala kil nafsaka wazinha bis salah fa in tahat anil huzuri fa'lam annaka sa'ita wa illa fabki ala nafsik idza jararta rijlaka ila salati jarra fahal ra'aita habiba la yuridu liqa'a habibi qala Allah ta'ala wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Faman arada an ya'rifa haqiqatahu 'inda Allah wa yanzura halahu ma Allah falyanzur ila salati imma bisukuni wal khushu' wa imma bil ghaflati wal 'ajalah fa in lam takun bil wasfaini sabiqin fasut turaba ala ra'sik fa inna man jalasa sahibal miski abiqa alaihi min rih fa inna salata mujalasatullahi ta'ala fa in jalastahu wa lam yahsul laka minhu syai'un dalla dhalika ala maradin fik wa huwa imma kibrun aw ujubun aw adamu adabin. Qala Allah ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq fala yanbaghi liman shalla an yusri'a al-khuruja min al-masjid bal yadhkuru Allah ta'ala wa yastaghfiruhu min taqsirihi fiha farubba salatin la tasluhu lil qubul fa in istaghfarta Allah ba'daha qubilat. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara Allah 3 marrat. Panjang. Baca apa panjang? 5 panjang lagi. Batu hurai lagi panjang. Baik, maksud dia Ani Syekh Abil Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu ta'ala qala, diriwayatkan daripada Syekh Abil Hasan Asy-Syazili radhiyallahu an bahawasanya beliau berkata, kil nafsaka wazinha bis salah. Untuk penilaian tentang kamu, untuk menilai kamu, kil nafsak, untuk menilai diri kamu, wazinha bis salah, maka timbanglah diri kamu dengan solat. Maka suka wazinha apa kalimah mizan kan, wazinha timbang sukalah solat kamu. Fa in intahat anil huzuri fa'lam annaka sa'ita wa illa fabki ala nafsik. Sekiranya solat kamu itu sudah selesai segala habuan, akuan dan kelalaian, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu telah bertuah besar. Sa'ita, kamu beroleh bahagia.
Bila mana kamu solat kamu tu Allahumma salli ala Muhammad keluar daripada lalai, ya. Keluar daripada yang melalaikan kamu, ya, makna kamu khusyuklah dalam solat, maka sa'ita kamu berbahagia. Kemudian wa illa fabki ala nafsi. Kalau sebaliknya, kalau tidak khusyuk, kalau masih lagi lalai, sekiranya tidak begitu, sekiranya sebalik, maka hendaklah kamu menangis terhadap diri kamu yang malah. Jadi penilaian tadi ni awal daripada kata hikmah ni, menilai diri kita bagaimana keadaan solat kita. Kerana solat itu, iaitulah yang mencegah diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar, ya. Disebut dalam mutiara ni dimasukkan bersama ayat Al-Quran, ya. Baik. Idza jarata rijlaka ila salati jarra. Apabila kamu bersungguh-sungguh mengheret kaki kamu berjalan menuju ke masjid. Kita semua ada malam ni alhamdulillah. Kita heret kaki dari rumah tadi ni, kita heret kaki mari masjid, alhamdulillah. Maka disebut idza jarata rijlaka ila salati jarra. Apabila kamu berjalan lah ni, heret kaki ni, jarata ni berjalan dengan kaki. Bahasa ia terjemuh heret lah, kita heret ni. Pasal dengan usaha kita heret kaki kita, bawa kita bawa. Kalau tak ada usaha, tak ada mari dah, kan? Duduk di rumah, kan? Apa nama duduk rehat di rumah, tak bawa mari ke masjid. Kerana kaki hak mari, hak bergerak mari ke tempat, dari tempat ke tempat, dari satu tempat ke satu tempat, kaki, bukan tangan, kan? Melainkan yang Allah uji tak ada kaki, kudung umpamanya, tapi Masya Allah tabarakallah, dia mari juga dengan tangan. Ada, dia share satu video klip ya, seorang pemuda yang tak ada kaki dua belah ni, sampai ke pinggang tu, dia berjalan mari dengan tangan. Masya Allah tabarakallah, ya. Kita hak berjalan kaki, dia berjalan dengan tangan, dia lagi gandaan pahala berganda lagi. Pasal kita mari dengan betul cara mari, cara berpindah dari tempat ke tempat dengan kaki. Tapi dia mari dengan tapak tangan, dia mari kuat. Masya Allah tabarakallah. Maka malulah orang yang ada kaki boleh berjalan dengan kaki, dia tak mari, ya. Malu kepada yang hak berjalan dengan tangan tadi. Baik. Idza jarata rijlaka ila salati jarra fa hal ra'aita habiban la yuridu liqa'a habibi. Maka dia berjalan tadi dengan kaki, mari solat, mari ke mana? Mari ke masjid lah, masjid ke surau ke musalla ke balasah. Fahal ra'aita habiban. Maka itulah petanda kamu kasihkan Allah Tuhan kamu. Ra'aita habiban la yuridu liqa'a habibi. Adakah pernah kamu melihat seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Mana disebut bila kita heret mari kaki kita ke masjid sebagai tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkaitan dia bagaimana? Adakah pertanyaan ni, fahal ra'aita habiban la yuridu liqa'a habibi? Adakah kamu pernah melihat orang yang dalam bercinta ni, bila mari hak kata nak, tapi tak boleh lah kan, dating apa semua ni, cuma kita nak sebut bila mari dating orang hak bercinta, dating dia pergi punya. Dia mana kata kita kata nak pergi tu sungguh. Pasal nak berjumpa dengan kita kata pasangan dia lah, kekasih dia. Kalau lelaki nak jumpa awet dia, kalau perempuan nak jumpa apa panggil, maka apa boyfriend. Hak lelaki nak jumpa girlfriend, hak perempuan nak jumpa boyfriend, kan? Mana pasti mereka akan berusaha juga nak pergi kena cinta. Jadi kita alhamdulillah hak mari ke masjid ni, heret kaki masjid ni sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan amin. Baik. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar. Maka musannif wak mari ayat Quran dalam mutiara kata hikmah ni, wak mari masuk sekali ayat Quran.
Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis salat, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah diri dari perkara keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar faedahnya dan kesannya. Suratul Ankabut ayat 45. Baik, maka itu kesan daripada pelaksanaan solat yang sempurna. Kesan dia bagaimana? Kesan dia akan menyebabkan seseorang itu meninggalkan perkara maksiat atau menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah diri daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Boleh jadi ada tanya, betul dah ayat ni, aku sembahyang cukup 5 waktu, contohlah, tapi tak boleh tinggal ni maksiat, tak boleh tinggal. Maka menggambarkan walaupun solat dia tu cukup, makna kata cukuplah 5 waktu, tiap-tiap hari semayang tak pernah tinggal. Dari sudut kita sebut tak pernah tinggal semayang, tapi maksiat tu buat juga, maka hisablah solat, nilai kembali solat tersebut. Mana pastinya solat itu tidak berapa sempurna, tidak sempurna, sehingga kan solat itu tidak dapat mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar. Kerana ayat ini datang daripada Allah, dan kita yakin dan percaya siapa-siapa yang melaksanakan solat dengan sempurna, pasti dia akan terhindar daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Allah akan menghindarkan diri dia daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar. Baik, maka di hujung ayat ini, wala dzikrullahi akbar, dan mengingati Allah itu lebih besar. Mari sekali lagi, hak kita sebut tadi, Mutiara kata hak kita baca dulu zikrullah, besar ganjaran pahala. Besar kerana apa? Kerana kita mengingati Allah, sebagai tanda kita cinta dan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perbanyakkan zikrullah. Lidah kita basah dengan zikrullah. Jadi apa pun zikrullah lah, kan? Cuma bila mari riwayat fadilat-fadilat dengan satu-satu zikir ni, maka kita pegang. Mana kita kata pegang tu, kita amal lah. Maka tak rugi mengamalkan apa itu amal soleh dengan melihat kepada fadilat tu. Kerana fadilat ini pastinya memberikan apa tu kita sebutkan adalah bertujuan untuk memberikan rangsangan, semangat. Bila kita baca fadilat zikrullah ni, besar ganjaran pahala, kita pun nak buat, nak zikir. Kita bacalah fadilat, dia ada fadilat melalui hadis, ada fadilat melalui Quran. Sebab itu dalam fadailul amal ni, bukan semua fadailul amal itu hadis dhaif. Dhaif itu bukan dirujuk kepada fadailul amal, dirujuk kepada apa itu, pada sama ada pada rawinya ataupun pada matannya. Kerana Al-Quran pun ada fadail, kelebihan. Apa dia kelebihan? Infak fi sabilillah. Allah sebut dalam ayat 261 surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah seumpama kamathali habbah, sebiji benih. Sebiji benih ambatat, tumbuh, benih tumbuh. Benih ke apalah, kita kata pokok durian. Lah ni ada durian tapi mahal lagi, 30 berapa sekilo. Tu kira sebiji pun 100, berapa ulah yang boleh makan, kan? Tak apalah, saya bukan musim dia lagi. Sikit lagi musim dia, bolehlah murah sikit. Baik, tumbuh, kita kata pokok durian cabang lah. Tak apalah, tumbuhlah pokok apa pun, yang mana ambatat sab'a sanabila, 7 cabang. 7 cabang, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabang ada 100. Jadi bandingan dia dalam ayat tersebut, bandingan dia satu-satu kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan
Lepas tu infak fi sabilillah, hak sedekah infak. Allah ganjarkan 700 kali lipat ganda. Ila 700 kali ganda. Dan bukan setakat tu, kerana mari lagi sambungan dia, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah boleh melipat gandakan lagi menurut siapa yang Allah berkehendak. Itu asas dia. Infak fi sabilillah asas dia satu gandaan 700. Mudah baca. Inilah kita beri analogi. Jalan tabung, tak jalan tabung malam ni. Tabung kuliah jalan. Macam kita kata contoh, awak masuk RM1. Ini infak lah ni, masuk tabung surau, tabung masjid. Awak masuk RM1. Mana Allah beri 700. Masya-Allah, tabarakallah. RM1 yang masuk dapat 700. Bukan RM700, bukan kata masuk RM1, kira-kira keluar masjid penuh poket 700. Doa kira-kira masuk balik RM10 lah. Nak dapat 7,000. Masuk pula lagi 700 pula belum main keluar masuk masjid. Dia masuk dalam tabung tu. Ada. Hak ni semua adalah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala amal yang akan dikecapi nanti dia yauma al-qiyamah, hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan kurniakan kepada hamba. Cuma dalam fadail ni kelebihan-kelebihan ni letak kepada yakin kita lah, percaya dah. Tapi kalau tanya percaya belaka, tapi nak masuk tu mari. Nak masuk RM1 ke RM10. Pak keluar dari poket ni. Pak keluar ambil dua lay. Selai RM1, selai RM10, 3 lay. Selai RM1, selai RM10, selai RM50. Nak masuk ke mana? Tu pada masuk RM1 pun tak salah, pasal masuk juga kan. Cuma Allah SWT nak mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Ya. Tapi pasti kalau kata masuk-masuk tu dapat tu. Ya. Masuk kata masuk tabung, keluar kira-kira syok, kira-kira keluar dapat tu. Pasti akan masuk 50. Betul tak? Dapat 700 kali ganda. 50 berapa tu? Tak boleh nak kira lah ni. 3,500 contoh. RM50 dapat 3,500. Siapa nak bagi? Contohlah kita kata. Tapi kerana begitu, kita bermain dengan Allah SWT nafsu tu. Kan? Dalam setiap pergerakan kita ni apa pun main dengan nafsu dan juga godaan syaitan. Begitu. Jadi bila mampu kita menghalang godaan syaitan dan juga nafsu kita, maka di situlah kita akan mendapat kita sebutkan, kita akan dapat melaksanakan amal soleh dengan sebaiknya. Macam tadilah, RM1 ke RM10 ke RM50. Maka itu semua masing-masing dirilah, kan. Bukan kita kata RM1 je bubuh tak padan, tak apa. Bukan kita kata begitu, bukan kita kata RM1. Kerana RM1 pun dah Allahumma salli Muhammad dah kira sebagai infak fi sabilillah. Cuma 50, masya-Allah tabarakallah, 50 kali ganda lagi begitu. Baik. Mana dah tadi? Fadail tadi. Jadi dalam fadail tadi ni adalah perangsang kepada kita agar kita Allahumma salli ala Muhammad dapat mudah nak buat. Kerana kita baca fadail ni demikian tentang kelebihan sedekah begini, kelebihan Allahumma salli zikrullah ni begini, kelebihan baca Quran begini, kelebihan puasa sunat begini, ya. Maka dengan kita mengetahui akan fadail ini, Allahumma salli Muhammad memudahkan diri kita ataupun beri rangsangan tarikan kepada kita nak melaksanakan amal soleh tersebut. Itu kita sebutkan kelebihan kita mengetahui akan fadail kelebihan beramal. Baik. Kemudian mana dah? Wala zikrullahi akbar. Kemudian faman arada an ya'rifa haqiqatahu 'indallah. Sesiapa yang mahu mengetahui hakikat dirinya di sisi Allah, siapa-siapa yang nak tahu hakikat diri dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah,
wa yanzur halahu ma'allahi falyanzur ila salati. Apa dia? Mengetahui hakikat dirinya di sisi Allah dan lagi ingin melihat halnya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia melihat kepada ibadah sembahyang. Mari rasa apa kita sebut manis dak. Tu. Seronok dak apa tu melaksanakan solat. Ya. Maka siapa-siapa yang melaksanakan solat fardu kemudian ditambah dengan solat-solat sunat, ya, maka itu sebagai kita sebutkan kemanisan dia, keseronokan dia dalam melaksanakan solat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, imma bisukuni wal khusyu'i, sama ada dia mengerjakannya dengan tenang dan khusyuk, wa imma bil ghaflati wal ajalah, atau dengan lupa lalai dan gopoh gapah. Sama ada dia melaksanakan solat tadi tu dengan tenang dan khusyuk atau dengan lalai dan juga gopoh gapah. Bil ghaflah lalai, al ajalah gopoh gapah, mana nak cepat, nak gesa-gesa, tergesa-gesa. Hak tergesa-gesa ni lah. Sepatut sembahyang 4 minit, dia sembahyang 1 minit. Sembahyang 3 maghrib ke isyak ke 4 rakaat, kita kata 4 minit lah. Tapi dia sembahyang 1 minit. Gimana dia sembahyang 1 minit? Fatihah tak mana, tahiyat akhir tak mana. Hak lain-lain tak apa lagi, tomak ninah pula tak mana. Hak sunat tak apalah. Sunat hai'ah pun demikianlah, sunat abang tak apa lagi atas perkara hak rukun. Baik. Jadi sama ada kita sembahyang dengan tenang dan juga khusyuk, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan lalai atau tergopoh gapah. Disebutkan fa illam takun bil wasfaini sabiqaini, sekiranya sembahyang itu tidak bersifat dengan dua sifat yang lalu, iaitu dengan tenang dan khusyuk, maka kamu taburkan tanah atas kepala kamu, kerana sesungguhnya siapa yang bersekududukan dengan tuan empunya kasturi, nescaya harum semerbaklah ke atasnya. Maka disebutkan fa inna man jalasa sahibal miski abiqa alaihi mirrihi. Siapa yang duduk dengan sahibal miski, tuan empunya kasturi, mana apa bauan kasturi itu kan wangi tu, maka dia akan mendapat wangian. Fa inna salata mujalasatullahi ta'ala fa idza jalastahu wa lam yahsul laka minhu syai'un. Kemudian sesungguhnya bauan dari ibadah sembahyang itu merupakan berada duduk di hadarat Allah Ta'ala. Maka bila kamu berada duduk di hadaratnya, padahal suatu kebaikan pun tidak terhasil bagi kamu daripadanya, nescaya hal itu menunjukkan dalam diri kamu ada penyakit. Dalla dalika ala maradin fiki, menunjukkan kepada kamu bahawa kamu ada marad, ada penyakit. Kita hari ni takut, memanglah, khauf, takut kepada penyakit COVID-19. Ya, alhamdulillah vaksin dah sampai dah. Mudah-mudahan dengan vaksin itu, apa tu, bila dapat vaksin itu, Allahumma salli ala Muhammad, sebagai jalan apa dapat kita ikhtiar kita dalam nak menghindarkan daripada COVID. Memanglah macam-macam tanggapan ni. Ya, berdebat ni, berjidal ni, berdebat ni macam-macam. Hak dulu pun tak selesai lagi. Hak jarak safah ni tak selesai lagi. Tak habis lagi sampai hari ni. Lama dah tak habis. Vaksin pun sama. Dia ada yang orang yang pro, makna dia setuju. Ada orang yang kontra, dia tak setuju. Maka masing-masing lah. Tetapi bila arahan datang daripada kerajaan, wajib kita kena ambil. Samalah seperti mana Allahumma salli ala Muhammad yang disebutkan suntikan imunisasi, ya, masa bayi tu. Macam-macam tu. Cuma kita tak tahu. Mari buku merah. Ingat buku merah. So kita lelaki bukan ada bawa buku merah. Ada nak suntik tu.
Bulan pertama suntik ni, bulan ketiga suntik pula, bulan ke-6 suntik, sahur suntik. Tu vaksin kakak tu maksud kita kata imunisasi kan. Tu. Baik, kerana ada orang yang tak mau imunisasi, tak apalah, terpulang kepada dia. Baik. Cuma dari sudut kaedah hukum, imunisasi atau vaksin itu adalah bertujuan untuk menghindarkan daripada mudarat, maka ia nak mengelak mudarat, maka ia jadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bi fawal wajib. Nak mengelak mudarat itu wajib. Nak menjaga nyawa itu wajib. Tak ada jalan kita sebut tak ada jalan. Benarlah boleh jadi jalan. Maksudnya tidak ada apa ni kita sebutlah, kerana dah setahun dah ni Covid ni kan. Jadi dengan jalan ambil vaksin tadi itu sebagai satu langkah pencegahan daripada merebaknya kena kepada Covid tadi ni, maka fahwal wajib, dia jadi wajib. Tu apa nama tu kita letak kepada hak ada autoriti lah kan? Para mufti. Tapi kira para mufti semua apa itu berpendapat dalam apa itu vaksin ni ya, menerima vaksin lah. Menerima vaksin seperti mana menerima penjarakan soft dan lain-lain. Baik, kalau kita kembali kepada mutiara kata kita habis. Baik, maka menunjukkan pada diri kamu tak ada penyakit. Ni penyakit dirilah dalam. Kita duk takut hak luar-luar ni. Hak Covid bukan salah takut. Khauf tu kerana Allah titiklah hati kita perasaan takut. Bila ada perasaan takut itu, apa dia punya tujuan dia? Supaya kita mengelak diri. Itu. Kalau tak takut, tengok rimau, tak takut, terkepak, mati. Apa kena tekak rimau kan. Bukan kucing tak apa ni kan. Tak takut, pasal tak takut. Takut ni naluri fitrah manusia. Supaya kita mengelak. Tengok singa depan ni, kena lari lah, jangan pergi dekat dia. Hak Covid ni pasal kita tak nampak. Jadi kena jaga macam-macam tadi ni. Pakai fismah, jaga penjarakan, tidak bersalah dan sebagainya. Baik, maka itu kaedah hukum jelas dah ni. Usul fiqh, qawaid fiqhiyah jelas. Cuma hak mari petikai ni boleh jadi dia tak faham dari sudut usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Kerana semuanya ada dia punya, kita sebutkan pegangan dalil dia. Benarlah zaman Nabi SAW tak pernah berjarak, kita tak nafikan. Cuma adakah berjarak menyebabkan solat tu tidak sah? Solat tak sah jarak. Tak. Maka disebut macam-macam ni. Tak apalah. Cuma kita beri jelas bahawa solat walaupun berjarak tetap sah. Hak tak sahnya, hak jadi makmum, solat makmum tapi duduk depan imam. Itu tak sah. Dia jadi makmum tapi duduk depan imam. Itu tak sah. Lah ni duduk jarak ke mana ke tapi tetap belakang imam, sah. Walaupun duduk dua masjid tu. Dengan syarat ada, kita katakan hubunganlah, connection ni. Pintu. Ni pintu ni sebagai penyelamat. Sebelah tu boleh berjemaah. Walaupun pintu itu tertutup. Disebut dalam kitab fiqh. Umpamanya matla'ul badrai. Tu pintu ni. Penting pintu duduk sah depan ni. Kalau pintu sah depan ni tak ada, mula sah hak luar tu, pintu hak ni. Tapi alhamdulillah ada pintu depan ni, jadi hak sini boleh. Walaupun tertutup. Kerana ada hubungan. Ya, boleh boleh bergerak pergi mari, bergerak pergi main. Baik. Kemudian wa huwa imma kibrun aw ujubun aw adamu adabin. Mana dah? Okey, ada penyakit. Nescaya hak itu menunjukkan dalam diri kamu ada penyakit. Sama ada dia penyakit kibr, iaitu takabur. Ujubun, penyakit ujub, bangga diri. Kemudian adamu adabin, tiada adab, atau disebut biadab, berpenyakit biadab. Kau Arab mari adamu adabin, tiada adab. Terjemah mari ikut Melayu biadab. Biadab, biadab, tak ada adab. Lebih kurang tu. Baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dipetik lagi ayat Quran, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, suratul a'raf ayat 146. Maksud dia, nanti aku memalingkan dari ayat-ayatku akan hati orang yang sombong takabur di muka bumi ini tanpa hak, bighairi haqqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutlah ayat ini, Allah akan palingkan orang yang takabur, sombong, ya, daripada ayat-ayat Allah. Kerana sombong ni sikap iblis ni, ya, yang menjadikan iblis kufur kepada Allah ni kerana sombong. Kerana sombong, iblis ni sombong, kan? Wahai, sebelum Allah cipta Nabi Adam ni, iblis antara makhluk yang sangat taat, banyak ibadat. Tapi kerana sifat takabur ni, hak dalam diri, ya, menyebabkan iblis rosak. Ni. Sebab itu kita kena jaga hati kita, ya, agar kalau dalam beribadah ikhlas, ya, tidak sombong, tidak, Allahumma salli ala Muhammad, tidak menunjuk-nunjuk, riak, juga tidak bangga diri, ya, kerana sifat-sifat ini boleh merosakkan amal, boleh merosakkan amal soleh, ya, wal iyadu billah, ya, puasa sombong, puasa hebat, hak ujub ni puasa hebat, aku hebat, boleh mari masjid tiap-tiap waktu, wal iyadu billah. Tu. Atau mari berasa bangga diri, ya, tu mari ria, nak menunjuk, kan, wal iyadu billah. Maka kena jaga hati daripada sifat-sifat yang disebutkan tadi. Baik, kerana Allah menghalang daripada mendapat kita sebutkan ayat-ayat Allah. Maksud kata Allah menghalang dari memahami ayat-ayat Allah. Memahami dalam erti kata mengambil pelajaran daripada ayat Allah. Ambil, nak jadikan panduan, nak jadikan ikutan dalam kehidupan. Wal iyadu billah. Baik, kemudian fala yanbaghi liman shalla an yusri'al khuruja minal masjid, maka tidak seharusnya bagi sesiapa yang sudah selesai bersembahyang segera keluar dari masjid. Mana fala yanbaghi ni tidak patut, tidak sepatutnya. Nak keluar tak salah, sembahyang habidah, kan. Cuma lepas sembahyang, maksudnya selesai sembahyang ni, itulah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai dah, boleh bangun dah. Cuma fala yang bagi, tidak patut. Hak patutnya mana? Patutnya duduk lagi lah, kan. Bal yadhkurullaha ta'ala, bahkan berzikir kepada Allah. Ni mutiara kata sebut. Walaupun ada pandangan kata ni lepas sembahyang zikir, lepas sembahyang bid'ah apa semua, kan. Kerana ada tempat yang tak berzikir dah. Lepas salam bangun, kan. Dan kita tidak meletakkan salah lepas salam tu bangun. Tak apa. Boleh jadi dia ada masyakkah, ada perkara yang dia memberatkan dia, dalam erti kata dia nak segera, tak ada jadi masalah. Boleh jadi subuh, kan. Allah SWT subuh lewat sekarang ni, kan. Dia nak cepat nak pergi kerja, ya tak ada masalah. Cuma fala yang bagi, kalau tak ada apa kerja, moleknya duduk lagi lah, duduk berzikir lagi. Ya, hak kita duduk berzikir, masya-Allah tabarakallah, kan. Istighfar, la ilaha illallah, semua tu siapa doa pula, kan. Maka hak tu semua adalah Allahumma salli ala Muhammad sebagai jalan untuk kita nak menggandakan amal soleh. Benarlah kata orang duk bagi pandangan macam-macam. Sembahyang tu sendiri dah doa dah, dalam sembahyang sendiri ada zikir dah, ada selawat apa semua. Jadi lepas sana bangun, tak apalah, dia nak pegang dengan pandangan tu, pegang, tak ada jadi masalah. Cuma kita nak sebut selepas daripada salam, tidak menghalangi kita atau tidak ada perkara yang menyalahkan kita, atau kita nak sebut hukum haram kepada kita untuk duduk lagi nak berzikir lagi. Sebab itu mutiara kata ni sebut fala yang bagi liman shalla an yusri'al khuruja minal masjid. Duduk lagi tak apa, kan. Sama ada duduk tu kita berzikir sendiri atau bersama dengan imam. Tapi kalau imam berzikir dah, jadi kita ikut dengan imam.
wara al-imam, duduk belakang imam ni kita ikut imam. Imam zikir astagfirullah, kita pun astagfirullah. Melainkan yang kita sebut tadi, kita ada masyaqqah, kita ada perkara yang kita nak segera, tak ada jadi masalah. Cuma janganlah pula kita tengok orang tu lepas salam dia bangun apa ni. Jangan. Pasal tadi kita sebut, boleh jadi dia ada keperluan dia nak segera. Kerana perkara yang kata duduk ni pun bukan perkara yang wajib. Cuma kita boleh letak diri kita, kalau aku tak ada apa hal masyaqqah, duduk lagi bersama lagi dengan imam sampai doa. Jangan duk tengok orang, kita letak diri kita. Kerana kita tengok orang ni, kita akan boleh jadi hukum orang. Kan? Tengok orang tu lepas salam bangun, kita ukur dia ni Wahabi. Jangan. Jangan. Pasal jangan kita menjadi seperti orang yang nak menghukum orang lain. Hukum kata ni bid'ah, ni tak betul. Kerana semuanya betul belaka. Lepas salam bangun betul, lepas salam duduk lagi berzikir pun betul. Cuma kita nak sebut lepas salam duduk lagi berzikir tu lebih baik. Kerana ia duduk tu berzikir, bukan duduk jampi serapah. Bukan duduk lagi ya Allah Masya Muhammad tu melafazkan lafaz-lafaz yang tak ketahuan. Duduk lagi tu istighfar, zikrullah, baca ayat Quran, kan? Allahumma salli ala Muhammad, kemudian berdoa. Semuanya molek belaka. Semuanya disuruh oleh Allah untuk diperbanyakkan dalam kehidupan. Mula kita kan lepas salat astagfirullahaladzim. Mau apa? Allah suruh untuk kita bersegera mohon ampun, banyak mohon keampunan. Kemudian Al-Quran, demikian dah. Kemudian zikrullah, samalah. Kemudian doa, samalah belaka. Semua ni adalah sesuatu amal soleh yang bersifat umum, yang membawa maksud. Tidak ada masa yang menghalangi untuk nak buat dia, tak ada. Masa mana buatlah. Nak berzikir lepas salam, buatlah. Nak berzikir masa naik motor, bawa kereta, tak ada jadi masalah masa mana. Cuma janganlah tempat yang tak molek lah, tanda, tak payahlah. Baik. Kemudian bal yadhkurullah ta'ala wa yastaghfiruhu min taqsirihi fiha, dan beristighfar. Sepatutnya dia berzikir kepada Allah Ta'ala, memohon keampunannya kerana kecuaiannya dalam sembahyangnya tadi. Jadi kita istighfar ni mohon ampun. Boleh jadi sembahyang kita mari terlalai, kerana kita ni manusia gitulah. Sebelum sembahyang maghrib tadi ni duduk cari kunci motor, tak jumpa-jumpa. Besok duk mari masjid ni naik motor, pering naik motor. Malam ni tak jumpa kunci motor, naik kereta lah. Maka dalam sembahyang tu, masa tu lah juga syaitan nak ganggu. Kita duk cari tak? Kita dah cari tak jumpa-jumpa, masa tu syaitan duk ganggu mari. Dia musing lah, manalah kunci aku tak tadi. Tu. Maka kita dilalaikan oleh syaitan, memang mencari ruang dan peluang nak merosakkan, nak supaya kita kalau sembahyang tu jadi lalai, tidak khusyuk. Jadi bila terlalai tadi ni, Allahumma salli ala Muhammad, di akhir selepas dari sembahyang tu kita istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar tadi itu sebagai yang disebutkan wa yastaghfiru min taqsirihi fiha, menampung kekurangan, kekurangan solat, kekurangan solat kita. Farubba salatin la tasluhu lil qubuli. Kemudian kerana acap kali sembahyang yang tidak layak diterima, maka segera kamu beristighfar kepada Allah selepasnya, lalu diterima lil qubul. Kemudian fa in istaghfartallaha ba'daha qubilat. Kemudian kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfarallaha 3 marrat. Maka Abi ucara kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfarallaha 3 marrat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana selesai solat, idza shalla istaghfara 3 marrat. Kita duduk istighfar 3 kali kan lepas sembahyang, adalah sunnah Nabi.
Nabi SAW baginda sudah selesai sembahyang, baginda beristighfar kepada Allah talatan marrat, tiga kali. Tu. Baik. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Habis panjang-panjang habis cukup. Iaitulah kita nak sebutkan di sini tajuk utama tadi tu, iaitulah bagaimana kita nak tahu apa itu nak menilai diri kita ni, ya. Kita nak nilai diri kita ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak lain dan tidak bukan iaitulah nilaikan solat kita, ya. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami akan mutiara kata ni, menjadikan kita hamba Allah yang berusaha untuk melaksanakan solat dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik yang mungkin. Ya, berusaha untuk kita sebut tadi tenang dan khusyuk dalam sembahyang. Hak tenang tu insya-Allah lah. Ya, kalau hak tak tenang ni apa yang sebut gopu gapah kan. Hak gopu gapah ni mana hak nak cepat. Ya, sembahyang cepat. Kan? Kemudian hak tenang itulah hak khusyuk tu paling utama, iaitu rukun qalbi, hati tu. Maka kekal dalam kekhusyukan daripada awal hingga akhir sembahyang. Baik. Maka dalam bab sembahyang fardu, maka sebab itu dalam sembahyang ni selesai sembahyang fardu atau hak fardu ni kita memang jaga, maka kita tambah dengan solat-solat sunat. Kerana solat sunat ini sebagai pelengkap atau penampung kepada solat fardu. Kerana nanti di hari akhirat yang pertama akan ditanya hisab solat. Maka Allah suruh malaikat tilik tengok pada solat fardu. Maka tengok pada solat fardu tak ada tak beres, tak selesai. Maka Allah suruh tengok pula pada solat sunat. Maka bila mana ada solat sunat, maka solat sunat itu sebagai penampung kepada Allahumma salli Muhammad solat fardu. Kalau solat sunat pun tak beres, tak ada, wallahiyazubillah, tak ada. Kalau berkaitan dengan bab zakat, hak infak ni, hak kita keluar belanja harta kita, hak fardu adalah zakat. Tengok zakat keluar tak keluar, sempurna tak sempurna, cukup tak cukup. Tengok tak cukup, maka Allah suruh tengok hak mana kan pelengkap dia, sedekah. Kalau puasa Ramadan, puasa sunat, maka setiap yang fardu tu ada pelengkap dia hak daripada yang sunat. Maka kita berusaha selain daripada kita jaga akan solat fardu, maka kita jaga juga akan solat-solat sunat. Maka banyaklah, ya, mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan fadail solat-solat sunat ni, kan. Ada tu besar fadilat dia. Ya, kita sebut sikit, iaitu solat sunat ba'diyah isya. 4 rakaat. 4 rakaat dengan 2 salam atau 4 rakaat 1 salam. Kalau disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seumpama dia melaksanakan solat tersebut pada malam al-Qadar. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi 4 rakaat, 2 dan 2 ataupun 4 sekaligus. 4 sekaligus, ada 2 riwayat, 2 pandangan. Kata Allahumma salli Muhammad tanpa tahiyat awal, ada yang kata dengan tahiyat awal. Mana-manalah. Cuma kalau dengan tahiyat awal nampak macam solat isyak. Dah apalah, mana-mana. Tanpa tahiyat awal pun boleh, dengan tahiyat awal pun boleh. Cuma kita sebut tadi sama ada apa tu hak satu salam. Kalau 2 salam memang tahiyat akhir, 2 rakaat tahiyat akhir. 1 salam pasal nak salam, kan. Tu. Maka besar ganjaran pahala. Kita bila kita tahu fadail tadi ni, kita amal. Mana bila kita amal tu, maka alhamdulillah ada tarikan tadi, kita sebut motivasi, ya, kerana kita mengetahui akan fadail kelebihan beramal. Banyak lagi, ya. Solat sunat ba'diyah zuhur, kemudian qabliyah zuhur 4, ba'diyah 4. Sama juga kaedah, sama ada 2 salam atau 1 salam. Sama ada satu salam tadi tu ada tahiyat awal, tak ada tahiyat awal, tak ada jadi masalah, boleh belakang. Cuma qabliyah zuhur lah, masa sebelum zuhur tu lah. 4 rakaat tu. Apa kelebihan dia ni? Hak amal ni 4 sebelum, 4 selepas,
Masya-Allah, tabarakallah. Allah haramkan jasad dia, kulit dia daripada api neraka Allah. Haram kulit. Jangan pula kata kulit isi tak. Jangan. Pasal kulit duduk luar. Bila kulit dah kena, ni jangan kita main fikir. Macam ada orang tu apa? Allahumma salli ala Muhammad. Bab khinzir kan. Allah sebut hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu maitah, bangkai, wad-dama, darah, wa lahmal khinzir, daging khinzir. Oh, ada orang kata, daging je haram, tulang dah haram, kulit dah haram. Ni kata manusia bila mari apa tu mikir tak betul, jadi tak betul. Jangan pula kata Allah haramkan kulit, jadi daging ya boleh jadi kena. Tak, kita kena faham lah, kulit duduk luar, daging duduk dalam. Bagaimana yang kata daging tu boleh kena bakar sedangkan kulit tak kena? Tu kita kena fikir lebih lah, kena fikir logiknya. Baik, jadi besarlah tadi fadail dalam beramal, khususnya tadi kita sebutkan dua lah ya. Dua solat sunat. Kalau dapat kita amal dia, masya-Allah, tabarakallah. Ba'diyah isyak 4 rakaat, kemudian hak zuhur. Cuma zuhur tu kita sebut tadilah. Hak ba'diyah dak apa? Pasal masa panjang. Hak qabliyah sebelum. Pasal antara azan dengan iqamah. Tu. Jadi kalau kita tengok ada sahabat-sahabat kita yang dia jaga Allahumma salli Muhammad solat qabliyah, kita tengok dia sembahyang 4 rakaat. Jadi kita kalau kita bila tu kita bagi ruang kat dia lah. Ya. Kerana dia nak ambil apa kita sebut tadi fadail 4 hak sebelum. Ya. Jangan kita tengok ni sembahyang 4 rakaat aku nak qamat dah. Tengok kawan tu baru 3 qamat dah lain kawan tu. Jadi bagilah peluang. Kerana hak sebelum tadi, sebelum tu masa. Cuma Allahumma salli Muhammad, tapi kalau dia nak sembahyang 4, jangan pula dia mari dekat dengan qamat. Apa? Tu. Mana marilah habis selesai azan tu dah lah 4 rakaat ataupun sikit bolehlah lajak sikit. Sikit lah. Jangan mari-mari dekat dengan nak qamat, tengok situ titik. Betul. 10 minit lagi. Betul tak? Betul tu 10 minit lagi. Betul lah. 10 minit lagi nak qamat. Okeylah. Mari-mari 30 minit lagi nak qamat, nak sembahyang 4 rakaat. Janganlah. Kan? Maka kita kena tahu juga situasi. Kita nak sembahyang pun kena tahu. Kalau kita mari tengok 10 minit lagi ataupun dah tinggal habis dah. Tu bila nak qamat dah, kita Allah Akbar nak sembahyang sunat. Jangan. Pasal kita kena tahu duduk kita tu. Kita mari duduk lagu mana. Takkan kita mari orang sembahyang dan kita sembahyang sunat. Ada betul. Kan? Pelik, lagi pelik. Kan? Tu. Maka di sana bila mari-mari orang nak qamat, tu bila nak qamat, maka masa tu adalah hak utamanya fardu. Mari-mari mayang dah, masa tu hak mayang fardu tu. Hak sunat. Baik, maka menurut hukum seseorang yang mengamalkan satu-satu amalan sunat macam kita tadi, qabliyah zuhur, duduk amal. Bukan kata ada time buat, ada time tak buat. Tak ada. Hak ni memang dia duduk amal. Tiba time tu boleh jadi terlewat sikit, ada masyakkah. Terlepaslah. Maka orang ini ada peluang untuk disebutkan dia boleh qadha hak qabliyah tadi. Kerana menjadi amalan dia. Samalah umpamanya tahajud. Lu jaga. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, boleh jadi pagi tu dia kita nak sebut penat sangat kot tak terjaga. Maka orang ni boleh Allahumma salli ala Muhammad sebagai ganti dia, disebutkan apa tu masa duha itulah. Masa duha. Kalau dia amalkan duha 4, maka tambah lagi duha itu sebagai nak menggantikan Allahumma salli ala Muhammad tahajud dia. Tu. Ada jalan keluar tu ada. Karena ada dia bila begini kaedah dia tuan-tuan puan-puan, bila orang ni menjadi amalan dan sebati dengan dia, kita sebut sikit. Bila sebati dengan dia, walaupun amalan itu sunat ya, duha ke, tahajud ke, hak tadilah, qabliyah zuhur ke, bila mana dia tertinggal, dia rasa macam Allah mesti nama kita nak sebut, rasa bersalah. Rasa macam tak senang duduk, tak senang. Tak apa kita nak sebut, gitulah. Maka Allah beri jalan. Nabi SAW beri jalan. Dari mana hak tadi?
Maka semuanya ada jalan. Yang kita nak sebut amalan tadilah, beramal. Ya, bila mana kita mengetahui akan fadail kelebihan beramal ni, maka kita beramal lah, ya. Sebagai kita sebutkan mengambil peluang, ya. Bila mana kita tahu sesuatu ilmu, maka kita segeralah beramal. Apalagi atas amalan tadi ni, amalan yang tak susah, amalan yang mudah, ya. Amalan yang mudah, zikir mudah sungguh dengan lidah, ya kan. Cuma kita bicara ni solat. Solat tu dia atas sikit pasal dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fi'li, perbuatan pula. Kalau zikir lisan, lidah, sama ada lisan atau qalbi, hati pun boleh kan. Tu mana muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Hak mana betul, hak ni ke hak ni? Jangan. Kan betul lah. Baik. Jadi sekadar itulah, ya. Sejam lah, dekat sejam. Biasa tak lebih sejam, cukup-cukup itu. Jadi mudah-mudahan Allah beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berkaitan dengan fadail ini kita usahalah, ya, untuk mengamalkan, memperbanyakkan amal soleh. Ya, mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad sebagai bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.